Aku setuju orang yang tak travel ni dia akan hanya baca satu halaman lah. Semasa aku travel, aku sedar sebenarnya pengembaraan ni adalah sebuah universiti lah. Tapi dia bukannya melalui dalam bilik darjah, tapi dia melalui pengalaman. Sebab sometimes orang yang datang pada kita tu dia boleh menjadi seorang guru. Whatever orang yang datang tu, dia akan menjadi satu subjek yang akan memberi impak kepada engkau sebenarnya. Assalamualaikum, hai. Nama aku Muhammad Khairul bin Jamain. Orang kenal sebagai Khairul Jamain ataupun KJ. Selama 3 tahun setengah seorang backpacker dan juga pengembara. 2018 pulang ke Malaysia dan sekarang tengah berusaha untuk membangunkan komuniti anak muda di Malaysia. Aku tak rasa pun aku ni sebagai icon traveller sebenarnya, sebab it's a two different style of people tau. Macam backpackers dan juga travel influencer lah, kita panggil travel influencer kan. Dulu masa aku travel, aku teringin macam kalau buat YouTube ni time travel kan best sebenarnya kan, boleh dapat duit apa semua. Tapi aku rasa Allah tu maha adil lah, sebab dia bagi aku rezeki tu selepas aku travel. Sebab untuk aku menghayati perjalanan aku selama 3 tahun setengah tu dan menjadikan siapa diri aku sekarang sebenarnya. Sebab aku bukannya influence people untuk travel. So yang influence people untuk travel ni adalah travel influencer yang pergi ambil gambar, ambil video dan promote dan sebagainya. Tapi aku tidak. Aku hanya menceritakan pengalaman aku sepanjang 3 tahun setengah sebagai seorang backpackers ataupun seorang pengembara. Kalau mengikutkan sejarah cerita Angkor ni, sebenarnya nama full cerita Angkor ni adalah Cerita and Community. So, setiap komuniti, setiap orang dia mempunyai cerita tersendiri. Dia mempunyai kisah tersendiri kan. So, that's why aku meletakkan nama Cerita Angkor. Bukan company tapi community. Bila kau jumpa dengan ramai orang, kau menerima banyak cerita yang menarik. Tapi kau tak boleh buku kan? Kisah-kisah yang menarik, tauladan dan menjadikan pengajaran untuk diri kau. Bagaimana bermulanya misi kemanusiaan lah, bermula misi kemanusiaan. Okey, sebenarnya dia bermula sejak zaman aku belajar dekat college dululah sebenarnya. Tapi aku tak take benda tu secara serius sebenarnya. Tapi bila start aku travel, aku nampak satu benda ni sebenarnya dunia ni mempunyai luka yang sama. So maksud dia dari segi pendidikan dan juga ekonomi. Aku pergi mana-mana tempat pun sebagai backpackers, aku pergi tempat-tempat yang tourist attraction, tapi kebanyakannya aku masuk menyelami kawasan-kawasan perkampungan dan duduk bersama komuniti dekat sana. So bila aku tengok sebenarnya dunia ni mempunyai luka yang sama, iaitu pendidikan dan juga ekonomi. So sejak itulah aku cuba bantu. Bila aku datang sana, aku bukan hanya sekadar datang, tapi aku cuba bantu untuk membangunkan ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Sebab masa tu aku rasa macam it's useless bila aku travel tapi aku tak boleh bagi something kepada masyarakat. Kalau kita bercakap tentang bajau laut, kalau kita bercakap tentang Sabah, kalau kita bercakap tentang Sempurna, Pantai Timur Sabah, kenapa aku banyak memfokuskan kat sana? Sebab aku ada sentimental value peristiwa yang aku tak rasa semua orang ada. Ramai orang pergi Sempurna tapi hanya sekadar melancong, tapi aku duduk sana selama 3 bulan, aku duduk dengan komuniti diorang. Banyak menyedarkan aku bahawa aku harus bersyukur sebenarnya. Dia ada satu peristiwa di mana aku duduk dekat sebuah pulau, nama pulau tu Pulau Bumbum di Sempurna. So bila dia tahu aku orang luar, dia cakap kat aku, "Bang, nanti saya bawa abang jalan-jalan naik motor." Tapi dia tak ada motor. Dia usaha pinjam tapi dia tak ada duit. Dia cuba pinjam duit untuk beli minyak. Dan yang paling aku tersentak apabila aku ajak dia orang keluar makan, dan sebenarnya dekat tepi tu ada satu gerai bakso tu, RM1 je satu. Tapi bila aku ajak, jomlah kita pergi. Tiada duit ku bang, dia cakap. So benda tu yang aku rasa macam diorang ni sangat baik, tapi kenapa diorang ni tidak diberi perhatian? Diorang sangat appreciate aku walaupun aku tak ada value ketika itu pada diorang. That's why aku berjanji dalam diri aku untuk aku bagi balik apa yang aku ada kepada mereka. That's why sekarang kita orang banyak membantu komuniti dekat sana dengan membina masjid, baik pulih masjid, jambatan diorang yang roboh, rumah terbakar, kita bina balik. Sebenarnya impian aku adalah aku mahu membuat satu sekolah untuk diorang. Sebab kalau kita bercakap
soal komuniti untuk keluar daripada kelompok kemiskinan tu adalah dengan pendidikan. Tak ada satu bangsa pun yang berjaya tanpa pendidikan. Kita kena faham dan kita kena terima benda tu. Sebab tu aku amat mementingkan pendidikan. Tanpa pendidikan, aku takkan berada di mana aku sekarang. Tanpa pendidikan, korang pun takkan berada di mana korang berada sekarang. Sebab itulah aku amat mementingkan pendidikan. Diorang bukannya memilih untuk tidak mendapat pendidikan, tapi diorang tiada pilihan untuk mendapatkan pendidikan. That's why kita orang cuba usaha untuk membangunkan sekolah dekat sana.